Okey, baiklah kita tengok balik soalan lah. Soalan ni kata kita beli Dahlia, awak faham Dahlia tu macam kita lah nah. Dahlia beli mesin harga 8,000 pada 1 April 2018. Okey, tahun perakaunan tamat pada 31 Disember tiap-tiap tahun. Okey, so kamu kira sud nilai untuk mesin yang dia beli itu selama 3 tahun. Okey, sud nilai tu dikenakan pada kadar 10% setahun. Dan diminta kamu kira dua kaedah lah. Kaedah garis lurus dan juga kaedah baki berkurangan. Okay, dari segi rumus, kamu dah tengok kertas yang edaran kamu tu. Kita akan gunakan rumus kaedah garis lurus, rumus yang kedua lah kan. Sebab kita punya soalan memberikan peratus susut nilai dan juga kos aset. Dia tak bagi nilai scrap dan dia tak bagi usia guna. Jadi kita guna rumus yang kedua. Dan cikgu pun dah tuliskan rumus tersebut di atas jadual yang cikgu punya kertas. Dan cikgu pun dah minta kamu pun kalau boleh tulis juga kan. Ratus susut nilai, darab kos, darab masa. Okay, yang cikgu nak tekankan di sini adalah tentang kos dan masa. Okay, soalan bagi maklumat harga belian. Jadi harga belian ni yang kita rujuk sebagai kos. Okay, jadi rumus tu dia kata peratus susut nilai darab dengan kos. Jadi nilai kos ni maksud dia akan kekal sama. Nah, pada tiap-tiap tahun kamu kira tu dia akan kekal sama sebab ada 2-3 murid yang nilai kos kamu tu jadi apa, dia berubah-ubah. Nah, sebenarnya nilai kos tu adalah samalah 8,000 kekal 8,000 pada setiap tahun. Okey, itu yang pertama kena jelas nah. Yang kedua tentang masa. Okay, kalau kamu tengok kad kertas formula, cikgu scroll naik atas balik. Okay, kenapa kita nak darab dengan tempoh masa? Okay, sini cikgu buat situ, tempoh masa hanya perlu didarab jika pada tahun pengiraan susut nilai, pemilikan aset tidak mencapai setahun penuh. Okay, dia kata kita hanya perlu darab dengan masa jika dalam tahun pengiraan susut nilai, pemilikan aset tidak mencapai setahun penuh. Maksudnya hanya pada tahun yang tak cukup setahun sahaja yang kamu kena darab dengan masa. Jadi cikgu nak terang balik benda ni lah untuk hari ni punya kelas. Jadi cikgu dah buat garisan tu. Kalau kamu boleh, kamu ambil kertas kamu, buat kertas kosong lah. Kita pun buat juga garis 3 tu. Yang garis pertama tu untuk tahun 2018. Okay, nah, jadi soalan kita ni dah tamat pada 31 Disember. Bermaksud dia mula bila kelas? Tempoh perakaunan soalan kita ni bermula pada 1 Januari lah. Nah, itu yang kamu faham lah dari segi tempoh masa, tempoh perakaunan. Tamat 31 Disember maksudnya mula pada 1 Januari. Kita tengok satu-satu. Saya nak ulang balik yang tahun 2018. Okay, kita beli pada 1 April. Katakan 1 April ni berada di sini. 1 April. Kita beli 1 April. Bermaksud dalam tahun 2018, kita sempat guna aset tu berapa bulan? Jadi garis yang saya sedang lorekkan merah ni, yang itulah yang kita kata tempoh yang aset itu bersama-sama dengan kita. Kayak ni yang kita, tempoh yang kita gunakan dalam tahun 2018. Sebab yang bulan Januari sampai bulan Mac, kita belum beli lagi kan? Faham tak kan? Jadi yang kita beli pada 1 April, jadi 1 April sampai 31 Disember 2018, yang tu yang tempoh bulan yang kita guna. Jadi kalau kamu bilang balik kan, kita dah bilang itu, kita akan dapat 9 bulan. Jadi kita dapat 9 bulan. Tahun 2018, kita baru sempat guna selama 19. Sebab tu dalam jawapan yang kita dah bincang hari Rabu hari tu, kita ambil sud nilai dah. 10% darab dengan 8,000, darab dengan 9 per 12. 9 per 12 ni kita darab sebab apa? Sebab tahun 2018, kita tak guna cukup setahun. Kenapa kena kali bulan? Sebab peratus yang soalan bagi, peratus susut nilai itu adalah untuk 1 tahun. Sebab tu kita kena kali dengan 9 per 12. Jadi kita kena agihkanlah hanya untuk selama 9 daripada 12 bulan. So tahun pertama kamu dapatlah belanja susut nilainya 600. Apa maksud dia? Pada tahun 2018, kita akan susutkan nilai mesin itu sebanyak RM600.
Jadi lajur yang tengah, susun nilai terkumpul tu macam mana? Yang tu maksudnya sama lah kan. Kita baru kira kali pertama. Kali ni baru kali pertama kita kira. Kita dapatlah 600 belanja susun nilai. Dan lajur tengah tu kita akan rekod sama lah. Sebab baru kali pertama. Belum ada lagi yang sebelum-sebelum ni. Kemudian lajur yang ketiga, kita nak tengok pengiraan nilai buku. Kan kamu dah tengok pada perbincangan kita pada mula-mula bab ni. Nilai buku tu macam mana nak dapat? Nilai buku tu adalah, mungkin kamu boleh tulis kat kertas kamu. Nilai buku kita dapat kos tolak dengan susut nilai terkumpul. Kos tolak dengan susut nilai terkumpul, kita akan dapat nilai buku. So, kita ambil balik 8,000 tolak dengan 600, lajur tengah punya angka. Kita akan dapat nilai buku pada 31 Disember 2018 adalah 7,400. Okey, yang tu yang kita dah bincang pada hari Rabu. Okay, sekarang ni kita tengok baris yang kedua lah. Kamu semak jawapan masing-masing. So, tahun 2019 samalah. 1 Januari 2019 sampai 31 Disember 2019. Okey, ni cikgu nak tanya kamu. Tahun 2019, mesin ni dengan kita berapa lama? Setahun tu ada berapa bulan mesin tu bersama dengan kita? Untuk seorang bagi respon. Tahun 2019, mesin tu bersama kita berapa bulan? Cukup setahun ke tak cukup setahun? Mesin ni dalam tahun 2019 bersama-sama kita cukup setahun ke tak cukup setahun? Kita beli 2018. Sekarang ni dah masuk 2019. Cukup setahun tak bersama kita dalam tahun yang semasa tu? Cukup. Cukup kan? Jadi, kalau ikutkan 2019 ni, sebab kita dah beli tahun sebelum tu kan, kita beli tahun lepas lagi. Jadi, tahun 2019 ni memang kita gunalah cukup 1 tahun. Kita tak jual pun kan, kita guna selama cukup setahun yang 2019 tu. Jadi, untuk tahun 2019, kita guna cukup setahun lah. Kita guna selama 12 bulan. Ini sebab tu bila kita nak buat pengiraan tahun yang kedua, kita ambil lah, samalah kadar lah, 10%. Kita still darab dengan 8,000 juga. Yang ni saya kata ni. Tempoh masa ni sebenarnya kamu nak tulis hanya apabila tempohnya tidak cukup setahun. Tapi cikgu tengok jawapan kamu ramai yang buat 12/12. Yang ni salah ke betul? Yang ni sebenarnya betul, tak ada masalah. Sebab bila kita ambil 12 bahagi 12, kita still dapat 1 kan. Sebarang nombor, bila kita darab dengan 1, dia akan dapat dirinya balik kan. So sebenarnya itu tak ada masalah. Yang masalah kalau kamu darab tahun kedua pun 9/12. Sebab ada beberapa orang murid pun dia letak kat tahun kedua ni, dia letak 9 juga. So kalau letak 9/12 salah. Sebab tahun 2019 kita gunakan cukup setahun. Kita gunakan sepanjang 12 bulan. Jadi kalau kata kamu nak tulis bulan, kamu kena tulis 12/12. Ataupun kamu boleh abaikan terus darab 12/12 tu. Sebab macam saya kata tadi, 12 bagi 12 dapat 1. So, sebarang nombor kali 1 akan dapat dirinya sendiri kan. So, yang ni kamu boleh abaikanlah angka darab 12/12 tu. Sebab tu saya kata dalam nota tu. Kalau tahun yang kita guna cukup setahun, set tu, sebab tu kita mengira susut nilai, kamu tak payah kali dengan masa. Boleh faham tak? Jadi, kamu just tulis 10% kali dengan 8,000. Jadi tahun yang kedua ni kita akan dapat RM 800 lah sebagai susut nilai tahun yang kedua. Yang ni tahun 2019, maksudnya mesin kita turun lagi nilai sebanyak 800. Itu maksud angka yang kamu dapat. 800 tu bermaksud dalam tahun 2019, mesin turun lagi nilai sebanyak RM800. Ia telah pun disusut nilaikan sebanyak RM800 lagi. Okey, ni lajur yang kedua. Lajur tengah. Berapa ringgit sekarang ni SNT? Minta bagi jawapan. Pengiraan sebut jalan kira. Sebab ni kita pakai Telegram. Kamu tak nak typing. Kena cakap lah. Jadi sebutkan jalan kira untuk lajur yang tengah tu. Sudah terkumpul 2019 pada 31 Disember. Berapa tambah berapa?
600 tambah 800. Okey, terima kasih. Betul. 600 yang tahun lepas tambah dengan 800 yang kita baru kira, maka kita pun dapat 1400. Okey, jadi nilai buku pula sekarang ni, still konsep yang sama lah. Kamu ambil kos 8,000. Sekarang ni kamu tolak dengan susut nilai terkumpul yang terbaru. Jadi sekarang ni dah jadi apa? Dah jadi 1,400. So, kamu ambil 8,000 tolak dengan 1,400. Maka kamu dapat nilainya sekarang menjadi 6,600. Nilai buku pada tahun 2019, pada hujung tahun 2019, dah menjadi 6,600. Itu yang kamu kena faham lah pengiraan kaedah garis lurus ni. Yang pertama, rumus. Peratus, susut nilai, darab kos. Darab masa hanya jika dalam tahun tersebut kita pakai aset tu tak cukup setahun. Macam 2018. Kali dengan 9/12. Bila masuk tahun 2019, kita dah guna, kita cukup guna selama setahun sebab kita tak jual. Kita dah beli tahun sebelum tu. Tahun 2019 kita guna sepanjang tahun, kita tak jual. Jadi, cukup dengan kita 12 bulan. Maka kamu pun tak perlu darab 12/12. Boleh abaikan. Jadi, peratus darab kos sahaja. Kemudian bila kita nak kira pula susut nilai terkumpul, ambil yang terlepas, tambah dengan yang kita kira tahun semasa. So, 600 tambah 800, dapat 1,400. Nilai buku pula, ambil kos yang asal, tolak dengan baki terkini SNT. Dapatlah nilai buku tahun 2019. Okey, kita bergerak ke tahun 2020. Jadi, cikgu akan lengkapkan lagi satu garisan nombor ni. Pun samalah 1 Januari sehingga 31 Disember. Okey, tahun 2020 kita guna berapa lama? Kita jual ke tak dalam tahun tu? Kalau tengok soalan ni, ada tak dia sebut kita jual? Dia tak sebut apa-apa kan? Bermaksud tahun 2020 pun kita menggunakan mesin ini selama 12 bulan juga. Nah, kita cukup setahun juga dalam tahun yang ketiga ni. Kita guna cukup 12 bulan. Jadi, macam mana nak dia punya pengiraan? Macam mana pengiraan susut nilai tahun 2020? 10% darab 8,000. Perlu tak nak darab dengan bulan? Perlu tak nak darab dengan bulan? Tak perlulah kan, sebab cukup setahun juga dalam tahun 2020. So, dapat lagi sekali RM800. Okey, kemudian kita tengok pula susut nilai terkumpul. Sekarang ni siapa nak sebut dia punya pengiraan? Tak seorang sebut pengiraan susut nilai terkumpul tahun yang ketiga ni pula. Berapa tambah berapa? RM1,400 tambah 800. Okey, betul. Terima kasih. 1,400 yang term sudah. Kamu tambah dengan 800 yang kita kira di sebelah tu kan, lajur yang sebelah dia. So, sekarang ni dia menjadi RM2,200. Okey, itu susut nilai terkumpul tahun yang 2020. Okey, kita kira pula nilai buku. Jadi, konsep yang sama, kamu pegang rumus tu. Kos tolak dengan SNT yang latest. Jadi, 8,000 kamu kena tolak dengan 2,200. Okay, nak ingat konsep tu. 8,000 tolak dengan SNT yang terbaru. So, 2,200. Maka, pada waktu ini, kita dapat nilai dia RM5,800. Nilai buku dah berkurang, tinggal 5,800. Itu yang kita kata susut nilai. Yang kita kira lajur yang pertama, lajur yang susut nilai tahunan tu, kalau ikut faham konsep, yang ni kamu boleh catat di kertas kamu. Yang ni adalah belanja. Kita rekodkan sebagai belanja dalam akaun untung rugi. Kamu boleh tulislah huruf-huruf B tu. Ikut yang cikgu buat dalam slide cikgu ni, kamu pun buat kat kertas kamu. Yang kita kira lajur yang pertama tu, semua tu akan rekod sebagai belanja dalam akaun untung rugi pada tahun-tahun yang berkenaan lah. Tahun pertama, dia susut sebanyak 600. Maka kita rekod belanja susut nilai sebanyak 600.
Tahun yang kedua kita kira dapat 800. Kita pun rekod sebagai belanja susut nilai dalam akaun ontologi tahun 2019. Tahun 2020 kita kira dapat 800, maka kita rekod sebagai belanja susut nilai dalam akaun ontologi tahun 2020. Kemudian kalau kamu tengok dua lajur yang sebelah kanan tu, yang tengah dengan yang kanan tu, yang tu yang dalam penyata kedudukan kewangan. Faham tak? Yang ni yang AUR. Susunan tahunan tu kita faham sebagai angka dalam akaun untung rugi. Yang nilai buku tu angka dalam penyata kedudukan kewangan. Kamu boleh catat lah macam yang cikgu buat. Cikgu besarkan sikit jadual tu, biar kamu tengok. Nampak dah? Kamu catatlah AUR, lajur susunan tahunan tu, akaun untung rugi. Kemudian nilai buku tu sebenarnya dalam penyata kedudukan kewangan. Jadi dalam penyata kedudukan kewangan, pada tahun 2018, pada 31 Disember, nilai mesin adalah RM7,400 nilai buku. Pada tahun 2019, dalam penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember, mesin tu ditunjukkan pada nilai buku RM6,600. Pada tahun 2020, dalam penyata kedudukan kewangan 31 Disember, mesin tu ditunjukkan pada nilai buku RM5,800. Tapi still kamu tengok kan, kos still sama RM8,000, kos sama RM8,000, RM8,000, RM8,000. Yang semakin membesar apa dia? Yang semakin membesar adalah angka susut nilai terkumpul kan. Ni 600 first year. Second year dah naik 1,400. Third year dia dah naik menjadi 2,200. Sebab itu maksud susut nilai terkumpul kan, seperti yang laju kat tengah tu. Dia adalah jumlah susut nilai yang telah pun kita charge kepada aset selama ini. Okey, itu maksud susut nilai terkumpul. Okey, boleh faham semua murid cikgu? Yang dah buat betul macam ni sebiji. Okey, tahniah diucapkan. Yang ada kesilapan, sila buat pembetulan dan harap kamu fahamlah cara nak mengira susut nilai kaedah apa? Kaedah garis lurus. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula kaedah lagi satu, kaedah garis bengkang-bengkok. Kaedah baki berkurangan. Okey, kita tengok yang ni pula. Saya nak cikgu nak ubah garisan masa ni masuk turun ke bawah. Okey. Pertama sekali, tengok rumus. Kita tengok kertas belakang. Ini rumus. B. Kaedah baki berkurangan. Pengiraan susut nilai dibuat pada satu kadar peratus. Okey, dia still samalah peratus atas kadar peratus untuk setahun juga. Okey, persen tu untuk setahun. Tetapi dikira atas nilai buku. Berbeza dengan kaedah garis lurus tadi. Tadi kalau ikut kaedah garis lurus, dia pun peratus juga kan. Tetapi atas kos yang cikgu warna hijau itu ni, yang kita nak buat sekarang ni, dia still peratus setahun, tetapi kita darab dengan nilai buku. Dan kamu pun dah belajar sebelum ni, nilai buku tu dapat macam mana? Kos tolak dengan susut nilai terkumpul. Kita tengok ayat kedua. Disebabkan nilai buku aset bukan semasa akan semakin mengecil saban tahun, maka jumlah susut nilai tahunan mengikut kaedah ini akan semakin berkurangan dari setahun ke setahun. Okey, rumus yang dia bagi, yang pertama, baris pertama, peratus susut nilai darab nilai buku darab dengan tempoh masa. Kemudian yang kedua, baris kedua, cikgu cuma kembangkan sajalah. Nilai buku ni sebenarnya bermaksud kos tolak dengan susut nilai terkumpul darab dengan tempoh masa. Okey, tempoh masa macam yang tadi. Kalau tak cukup setahun, baru kita darab dengan tempoh masa. Kalau kita miliki aset tersebut setahun, dalam tahun yang kita nak kira tu, maka kamu tak perlu darab dengan masa. Okey, nanti kita tengok jawapan. Ni kamu boleh buatlah perbandingan antara kaedah yang garis lurus dengan kaedah baki berkurangan. Alright. Buat jalan kira. Sama dengan ni kaedah baki berkurangan lah. So, kita tulis dulu rumus. Peratus susut nilai darab dengan siapa?
Darab dengan nilai buku. Darab dengan siapa? Darab dengan masa jika perlu. Tulis atas jadual tu sebab senang kamu nak rujuk ketika kamu mengulang kaji pelajaran tajuk ni. Okay, saya highlight juga rumus tu. Kalau boleh kamu tiru apa yang cikgu buat ni. Ini banyak nota-nota lah. Nota-nota di atas kertas latihan. Kalau kamu tengok buku teks, soalannya tak banyak je, kita guna modul lah yang saya buat ni. Alright. Peratus susun nilai. Sama kan? 10. Okay, tulislah 10. Okay, kali. Okay, nilai buku waktu ni berapa? Siapa nak jawab? Kali pertama kita nak mengira susut nilai tahunan ni. Nilai buku untuk tahun pertama ni berapa? Ini kalau ikut kamu kena buat kurungan lah dalam ni sebab kita punya rumus apa? Berapa nilai buku? Kos tolak dengan SNT kan? Okey, berapa nilai berapa kos? Kos sama kan? 8,000. Okey, tolak SNT. Berapa SNT waktu ni? Siapa nak jawab? Berapa SNT pada ketika ini? Untuk seorang bagi jawapan. 600. Siapa jawab dah tadi? Tak ada nak tengok. 600. Okey, ada jawapan lain? Sebab tu kita nak mengira belanja susut nilai kali pertama ni ikut kaedah baki berkurangan tahun 2018 ni. Berapa SNT ketika ini? Siapa boleh jawab? Tadi jawapan pertama 600. Okey, ada jawapan lain? Kosong. Okey, betul. Kosong. Waktu ni kita baru first time. Faham tak? Waktu ni kita baru kali pertama nak mengira susut nilai. Jadi sebenarnya SNT ni kena faham konsep. Apa maksud SNT? Jumlah susut nilai yang sudah pun dikenakan sebelum ini. Yang ni kita baru kali pertama kita nak kira. Maka kalau dari segi pengiraan, kamu buat 8,000 tolak kosong. Okay, itu kamu boleh tengok lajur tengah tu. Belum ada angka kan? Kita baru nak tulis. So, ini senang faham lah. Siapa yang mai dulu? Belanja susut nilai datang dulu. Baru akan ada susut nilai terkumpul. Ingat dulu lah. Belanja susut nilai kita kira dulu. Baru kita akan ada angka susut nilai terkumpul. Okey. So, nak kali dengan bulan tak? Di segi konsep, kaedah ni sama lah. Sebab kita gunakan soalan yang sama. Dalam tahun 2018, kita masih lagi baru guna selama 9 bulan. Jadi, kita mesti kali dengan 9/12. So, kamu nampak perbezaan di segi jalan kira. Kamu tengok kaedah garis lurus. Kamu tengok kaedah baki berkurangan. Perbezaannya kat mana? Perbezaannya pada yang tengah tu kan? Yang tadi kita kali dengan kos sahaja. Sekarang kita kali dengan nilai buku. Kebetulan pada tahun pertama 8,000 tolak kosong, maka samalah kan, nilai buku masih lagi sama dengan kos. Kamu tekan kalkulator, maka kamu akan dapat jawapan berapa? Kamu dapat jawapan RM600 jugalah. Okay, so tahun pertama sama. Kaedah garis lurus dapat 600. Kaedah baki berkurangan pun dapat 600. Alright. Clear yang tu semua orang? Faham? Kaedah dia, beza dia kat nilai buku tu. Kita ada kos tolak SNT. So, first year, kos tolak kosong. Ingat tu first year, kos tolak kosong. SNT belum wujud. Okey, so kamu tengok pula yang bahagian tengah. Berapa ratus sekarang ni nak isi? Susut yang terkumpul sekarang ni berapa ratus? Berapa ratus? 600. Okey, 600 juga. Betul. Nilai buku 8,000 tolak 600 sama dengan 7,400. Okey, apa kesimpulan yang kamu boleh buat? Pada tahun pertama, kalau kita tengok jawapan kamu sekarang ni, pada tahun pertama, kita guna kaedah apa pun, kaedah garis lurus ataupun kaedah bagi berkurangan, kamu mesti akan dapat angka-angka yang sama lah. Okay, itu dari segi konsep lah. Tahun pertama sama sebab kebetulan
nilai buku dengan kos mesti sama kan. Yang tu yang cikgu warna kuning lah yang akan menjadikan angka ni berbeza. Tapi pada tahun pertama, tengah ni still 8,000, yang bawah ni pun still 8,000 kan. 8,000 dapat 8,000. So first year kaedah lurus dengan kaedah bagi berkurangan akan menghasilkan jawapan yang sama. Okey, jelas nah yang tu. Okey, sekarang ni kamu tengok pula yang tahun 2019. Okey, cuba kira dulu yang dah siap, tahniah. Yang dah buat, yang belum buat, cuba buat sekarang. Yang dah buat, kita semak lah. So, yang tahun kedua, peratus sama lah 10. Pegang konsep, pegang rumus. Pegang rumus dia. 10% kali dengan nilai buku. Apa maksud nilai buku? Kos tolak SNT. Kos pun sama, maintain 8,000. Okay, sekarang ni berapa SNT? Yang ni yang kita kena faham ni. SNT waktu ni berapa? Kita tengok yang tahun lepas. Berapa yang dah ada tahun lepas dan kita akan tolak waktu ni lah. So, nak tolak berapa ni? 8,000 nak tolak? Okey, tolak 600. Tutup kurungan. Nak kena kali bulan tak? Tengok balik jadual yang kita tulis awal-awal tadi. Jadual garisan masa tu. 2019 kita gunakan cukup 12 bulan. Maka macam yang tadilah. Kamu tak perlu mendarab dengan tempoh masa. Tu terus kamu tekan kalkulator. Tapi ingatlah yang ni nak tekan kalkulator kena buat keutamaan matematik lah. Bracket tu selesaikan dulu. 8,000 tolak 600 dapat 7,400. Baru kamu kali dengan 10%. Sekarang yang ni dapat RM RM740. Okey, yang tu belanja susut nilai. Jadi kamu boleh tiru macam yang atas lah. Kamu boleh tulis yang ni adalah belanja. 600 tu belanja 2018. 740 belanja 2019. Okey, tengok pula lajur yang kedua. Berapakah susut nilai terkumpul pada 2019, pada hujung tahun 2019. So, konsep yang sama. Ambil yang angka tahun lepas, 600, okay, tambah dengan yang baru kita kira sebentar tadi. So, kamu tambah dengan 740. Maka, kamu dapatlah susut yang terkumpul yang tahun yang kedua. RM RM1,340. Okey, itu dapat SNT hujung tahun yang kedua. Last year 600, campur dengan this year 740 dapat 1340. Kemudian macam biasalah mengira mengira nilai buku, konsep dia samalah kos tolak SNT. Jadi 8,000 kos kamu tolak dengan SNT yang terbaru. Tolak dengan 1340. Dapat berapa jawapan? Dapat 6660 lah. RM 6660. Ada 3 kali 6 lah. 6660. Okey, itu pada tahun yang kedua. Okey, ada soalan nak tanya setakat ni? Ni perkiraan ni kamu kena kuasai lah sebab soalan sud nilai ni sepanjang sampai form 5 akan ada. Dia akan selit dalam bab-bab yang pelbagai bab lah. Okay, dia akan selit. So, kamu mesti reti mengira sud nilai. Okey, tahun 2020. Pegang rumus. Persen still sama. 10% kali dengan nilai buku. Sekarang ni macam tadi lah buat bracket. Okay, nilai buku rumus kos tolak dengan susut nilai terkumpul. Kos maintain 8,000 sebab kita tidak ada belian baru. Sama lah 8,000. Okay, sekarang ni nak tolak berapa kelas? 8,000 nak tolak berapa? RM8,000 nak tolak 1,340 lah. Kamu refer balik dengan SNT tahun lepas. Okey, dapatlah 6660. So, kamu kali dengan 10%. Maka dapat RM 666. Okey, siapa perasan? Kalau kata kamu tak buat formula ni, kamu terus ambil nilai buku pun boleh kan? Sebab kamu dah ada angka nilai buku tu. Okey, yang ni masukkan sebagai belanja dalam akaun tu rugi.
So, tahun 2020, belanja susun nilai 666. Kemudian, kita kira lah SNT tahun semasa. So, ambil yang terlepas. 1340. Okey, kita tambah dengan 666. Maka dapat SNT waktu ni RM 2006. Okey, last sekali kira nilai buku lah. 8,000 tolak dengan sudut nilai terkumpul yang terbaru. So, tolak dengan 2006. Okey, tolak dengan 2006 dapat 5,994. Okey, siap dah jawapan kita lah. So, boleh semak kertas masing-masing. Yang mana betul, yang mana salah. Buat pembetulan. Ni cikgu tambah perkataan juga lah. Ni pun sama jenis akauntuologi. Yang nilai buku tu adalah catatan dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, yang lain kamu tengok lah. Kamu tengok angka-angka yang kamu dapat. Tadi kamu tengok maksud kaedah baki berkurangan tadi. Tengok balik nota yang page sebelum ni. Jadi kita kata susun nilai akan semakin mengecil saban tahun sebab nilai buku makin kecil. So kamu tengok jawapan kamu sekarang. Betul tak ayat tu kata? Pengiraan susun nilai kamu akan semakin mengecil saban tahun. Tahun pertama dapat 600. Okey, siapa yang tu dapat 600 sebab yang tu tak guna cukup setahun kan, sebab tu dia dapat 600. Tapi kalau kata kita guna cukup setahun, maka kamu akan dapat 800. Tapi yang ni sebab kita hanya guna 9 bulan. Okey, tapi kamu tengok nombor tahun yang kedua tu. 740. Tahun yang ketiga dia jadi 666. Okey, maksudnya tahun demi tahun dia semakin mengecil. Term pertama tu betul 600 tu kecil pada 740, tapi sebab apa dia kecil? Sebab tahun pertama kita tak gunakan aset tu selama setahun. Sebab tu yang term pertama dapat kecil. Tapi macam mana kamu kira? Kalau kata term pertama tu guna penuh, dia mesti akan dapat 800 lah, lebih besar. So, tiap-tiap term dia akan dapat semakin kecil. Okay, dari segi belanja, tengok kaedah mana yang untung. Kalau kamu nak dapatkan untung bersih yang lebih besar, kamu nak guna kaedah mana? Cuba bagi pendapat. Kamu dah ada table yang kamu dah kira ni kan? Kalau kata kamu nak dapatkan untung yang lebih besar, kamu nak guna kaedah mana? Kamu buat penyata untung rugi, kan? Kamu nak dapatkan untung yang lebih, kamu akan gunakan kaedah mana? Cuba bagi pendapat ni. Soalan kebat lah sikit ni. Memikirkan sikit. Kamu nak tunjukkan di dalam penyata untung rugi kamu, untung kamu lebih besar. Jadi kamu nak pilih kaedah yang mana satu? Kalau lurus ke, kamu nak pilih kaedah baki berkurangan? Ada pendapat? Sila. Untung rugi, hasil tolak belanja kan? Rumus untung sama dengan hasil tolak belanja. Untung rugi kan? Hasil tolak belanja. Tambah hasil tolak belanja. Kamu nak dapatkan untung lebih tinggi. Kamu nak tunjukkan atas kertas kamu, untung kamu lebih besar. Jadi kamu nak pilih kaedah sudut nilai yang mana satu? Yang kaedah pertama dapat 600, yang kedua dapat 800, ketiga dapat 800. Samalah, tu kata kaedah dia lurus, tiap-tiap tu angka dah sama, 800. Kaedah baki berkurangan dapat 600, itu sebab tak cukup setahun. Masuk tahun kedua dapat 740, masuk tahun ketiga dapat 666. Kamu nak bagi nampak on paper untung kamu lebih besar. Kaedah mana kamu nak pilih? Sila bagi pendapat. Baki berkurangan. Ya, betul. Kita akan ambil kaedah baki berkurangan sebab belanja kita lebih kecil. Tahun pertama samalah kan. Sebab tu tahun pertama samalah sebab di segi angka dia sama. Tapi bila masuk tahun yang kedua, masuk tahun yang ketiga, kita dapati bahawa kita punya belanja sudut nilai semakin tahun semakin kecil. Maka kalau kamu nak tunjukkan untung kamu besar, maka kamu akan gunakan kaedah baki berkurangan. Cuma satu lagi kesannya, tengok pula pada nilai buku. Okay, pada nilai buku tengok. Nilai buku aset mana pula nilai lebih besar? Kalau kaedah garis lurus, tahun pertama 7,400, tahun kedua 6,600, tahun ketiga 5,800. Tapi kaedah baki berkurangan, tahun pertama sama, tahun kedua 6,660, tahun yang ketiga 5,994. Dari segi nilai buku aset,
kaedah baki berkurangan akan menunjukkan nilai buku yang lebih besar berbanding kaedah garis lurus. Itu kesan yang kamu dah faham lah. Kesan daripada pemilihan kaedah susut nilai untuk aset kamu. Okey, cikgu nak tanya kamu. Boleh tak tahun pertama kamu nak guna garis lurus? Tahun kedua kamu dapat untung sikit. Aku nak guna kaedah baki berkurangan lah. Nak bagi up sikit. Aku punya untung ni. Tahun ketiga, kamu dapat untung besar. Kamu tak kisahlah, aku nak guna garis lurus balik lah. Faham tak situasi dah? Tahun pertama, kamu nak pakai garis lurus. Sebab kamu kata, pakai kaedah mana pun sama aja. So, aku pakailah garis lurus tahun pertama ni. Tahun kedua, kamu dapat untung yang agak rendah. So, kamu nak bagi up untung kamu. Kata, aku tukar lah. Pakai kaedah baki berkurangan pula 2019. Tahun 2020, kamu punya untung naik balik. Kamu tak kisahlah, aku patah balik lah kaedah garis lurus. Boleh tak buat macam tu? Boleh tak kamu tukar-tukar kaedah ikut suka hati? Setahun ni nak pakai kaedah ni, setahun ni nak pakai kaedah ni, setahun ni patah balik, setahun ni tukar balik. Boleh tak? Cuba bagi pendapat. Can you change the method every year? Boleh tak nak tukar-tukar kaedah? Kamu ingat balik dalam tajuk 1, bab 1, ada satu prinsip yang kita kata sebagai ketekalan. Ketekalan ni siapa ingat? Apa maksud ketekalan? Apa maksud ketekalan? Siapa ingat? Prinsip ketekalan. Ada? Siapa ingat? Itu periksa apa? Saya rasa ada soalan ni kan. Yang soalan nombor 6 tu. Dia bagi kotak-kotak tu. Kamu isikan prinsip andaian atau pembatasan perakaunan. Ada tajuk ni keluar dalam periksa baru-baru ni. Bulan 6 hari tu. Bulan bulan 7 lah kita jawab PPT tu. Ingat lagi tak? Apa maksud ketekalan? Yang ni ramai jawab betul yang dalam soalan tu. Siapa ada soalan periksaan kamu? Sekarang ni. Kod dan file kamu dekat-dekat kamu kan. Boleh keluar tengok. Ingat tak? Siapa tak ingat kaedah ketekalan? Apa maksud ketekalan? Kita mesti buat apa? Kaedah perakaunan kita gunakan mesti apa? Siapa nak sambung ayat tu? Kaedah perakaunan yang kita pilih untuk kita gunakan mestilah Ada jawapan? Tak ada? Mestilah kaedah yang sama pada setiap tahun. Itu maksud ketekalan. Jadi, cikgu ulang balik soalan. Boleh tak kamu nak tukar-tukar kaedah setiap tahun? Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah kan. Sebab kita ada prinsip ketekalan itulah yang mengatakan bahawa kita mesti gunakan kaedah yang sama pada setiap tahun. So, kita tak boleh lah kita pilih-pilih ikut keperluan kita. Macam kata ni kan, untung rendah sikit, kita tukar kaedah yang bagi nampak banyak. So, tak boleh lah kita kena konsisten menggunakan kaedah yang sama pada setiap tahun. Okey, itu saya kaitkan dengan prinsip andaian perakaunan lah dengan tajuk ni. Okey, kita ada lagi satu soalan yang di bawah sebelum kita tambahkan kelas pada hari ini. Okey, tengok soalan 2. Pada 1 Januari, baki akaun alat kilang, akaun tu alat kilang lah. Benda tu adalah alat kilang. Baki akaun alat kilang 1 Januari, baki alat kilang minuman cerai adalah 6,000. Lepas tu, perniagaan membuat pembelian alat-alat kilang baru bernilai 3,000 pada 1 Julai. Okey, kemudian sambungan ayat. Pada 31 Disember, alat-alat kilang dinilaikan semula pada RM8,300. Kirakan susut nilai bagi alat kilang dalam tahun 2020. Okey, soalan 2 ni sebenarnya kaedah apa pula? Okay, cuba kamu naik balik, pasal balik kertas kamu. Saya naik ke atas lah kan, kertas scroll atas bawah ni. Okay, tengok pula yang ni. Ni, kaedah
penilaian semula. Mengikut kaedah ini, aset akan dinilai semula setiap tahun. Kaedah ini biasanya digunakan untuk menentukan susut nilai bagi aset bukan semasa yang tidak bernilai tinggi seperti alat-alat kecil, di mana aset ini digunakan untuk jangka masa panjang tetapi mungkin perlu kerap diganti akibat kerosakan ataupun kecurian. Dan dia mesti kita guna jangka masa panjang sebab tu dia masuk kategori aset bukan semasa. Tapi kita mungkin kena kerap ganti lah sebab dia mungkin rosak ataupun dia mudah rosak dan mungkin dia kecurian ataupun hilang. Okay, kaedah penilaian semula juga digunakan apabila maklumat perakaunan tidak lengkap. Oleh itu, susut nilai dikira dengan membandingkan nilai aset pada awal tempoh dengan nilai aset pada akhir tempoh perakaunan semasa. Okay, rumus yang ketiga yang kamu kena hafal, bukan ketiga, keempat kan. Yang gada rumus tu ada dua. Baki purangan tu rumus yang ketiga, yang ni rumus yang keempat. Okay, hafal rumus ni. Susut nilai kaedah penilaian semula. Baki awal aset tambah dengan belian aset baru tolak dengan baki akhir aset. Senang cerita nak hafal. Awal tambah beli tolak akhir. Kalau ikutkan banyak benda dalam tajuk akaun ni rumus dia hampir sama. Kalau kamu ingat balik kan rumus kos jualan pun sama. Inventory awal tambah belian tolak inventory akhir. Awal tambah beli tolak akhir. Yang ni rumus kaedah penilaian semula pun lebih kurang sama tu jugalah. Baki awal tambah dengan belian tolak dengan baki akhir. So senang nak hafal, awal tambah beli tolak akhir. Sebab tu kat soalan tadi cikgu warnakan 3 color yang berbeza. Sebab ada 3 perkara yang kamu kena ambil maklum. 1 Januari tu tarikh apa? Tarikh awal ke akhir? 1 Januari awal ke akhir? Yang belakang tu 31 Disember. So faham-faham ni lah kan? 1 Januari tu adalah awal. So yang awal adalah 6,000. Tulis kat angka 6,000 tu. Yang tu yang awal sebab tarikh dah 1 Januari. Awal tambah beli. Ayat kata beli berapa ringgit? Beli 3,000. Yang ni adalah yang beli. 31 Disember tu tarikh akhir tahun. So angka akhir adalah 8,300. Kalau kamu tulis itu akhir. Okay, so boleh kira lah susut nilai. Awal tambah beli tolak akhir. Okey, cikgu nak tahu pasal apa kaedah dia macam ni. Okay, kamu kira dulu awal tambah beli. So tulis rumus dulu. Baki awal tambah belian aset tolak baki akhir. Okey, baki awal 6,000 tambah. Okey, beli berapa? Beli 3,000 kan? Tolak dengan 8,300. Okey, kenapa rumus ni dipanggil rumus susut nilai? Okay, cikgu nak kamu tengok dulu dua nombor yang depan tu. Tengok dulu dua nombor yang depan tu, kamu buat ikut cikgu buat ni. 6,000 tambah dengan 3,000 ni sebenarnya berapa ribu? 6,000 tambah 3,000 berapa ribu? 9 kan? So kat ni kamu ada 9,000. Maksud dia, baki awal kamu ada 6,000. Kan, baki awal kamu ada 6,000. Kamu beli tambah 3,000. Bermaksud sepatutnya nilai aset alat kecil kamu adalah RM9,000. Faham tak? Kan, sepatutnya kamu ada nilai aset kamu tu RM9,000. Tapi, disebabkan dinilaikan semula. Dinilaikan semula. Yang 8,300 tu adalah angka yang dinilaikan semula. Maksudnya 9,000 patut kamu ada, tapi aset kamu sekarang ni dinilaikan hanya pada nilai 8,300. So beza dia berapa ratus? Beza dia sebanyak 700 kan? Beza dia sebanyak 700. So maksud dia
RM700 ni adalah nilai aset yang kita susut nilai lah. Daripada yang kamu patut ada, RM9,000. Yang ni yang kita patut ada. RM9,000 tu yang kita patut ada. Tapi kita nilaikan semula hanya pada nilai RM8,300. Maksudnya mana api lagi 700? Where is the other 700 went? Kan, ke mana menghilangnya RM700 yang beza tu? Itu yang kita panggil sebagai susut nilai. Okey, yang tu yang kita panggil sebagai susut nilai kaedah penilaian semula. Okey, so untuk hari ni kita recap balik. Ada berapa kaedah mengira susut nilai kelas? Ada berapa kaedah? Kita ada 3 kaedah nah. Garis lurus, ingat ni kena hafal ni nama-nama ni. Garis lurus, baki berkurangan dengan penilaian semula. Rumus garis lurus ada 2. Kos tolak nilai scrap. Cikgu tunjuklah kertas page rumus tu. Dia cakap tak tengok kan. Ini rumus yang pertama kena ingat tu. Kos aset bukan semasa tolak nilai scrap bahagi usia guna. First formula. Second formula. Peratus susun nilai darab kos darab tempoh masa jika tahun tu kita punya aset tak cukup setahun. Kalau cukup setahun tak perlu darab tempoh masa. Tu kaedah garis lurus ada 2 formula. Formula yang ketiga, kaedah baki berkurangan. Peratus nilai darab dengan nilai buku. Nah, darab dengan nilai buku darab tempoh masa. Nilai buku tu bermaksud kos tolak dengan SNT. Dan rumus yang keempat yang kamu nak hafal adalah untuk kaedah penilaian semula. Awal, baki awal, tambah beli, tolak dengan baki akhir. Okeylah, yang itulah untuk hari ini. Cikgu ulang balik ajak kamu untuk mengira susut nilai bagi ketiga-tiga kaedah.